Satu saya ingat dia menangis, dia pukul saya. Mak tak nak cik bodoh macam mak. Mak tak pandai baca. Cik jangan jadi macam mak. Hang tahu tak Len? Piang. Tuan-tuan, terkapar-kapar ku kelemasan, takut di lambung ombak kerinduan. Saya rindu nenek saya. Nenek saya pukul saya, hari ini saya boleh baca adik-adik. Wallahi. Kalau tidak kerana nenek saya garang, bukan duit dengan mak bapak saya. Mak bapak di Teping. Sejak setahun setengah dia bela, tapi orang kampung dulu tuan-tuan, sebelum naik tingkatan 1 mesti pandai baca Quran. Hari nenek saya dah meninggal 2001. Cucu dia mari ceramah 1 Malaysia. Pergi Australia, pergi ke Turki, pergi insya-Allah bulan 4. Kita buat program di Poland dengan Jerman. Ada jemputan orang korporat tuan-tuan buat program. Baca Quran je. Nak baca cara yang saya bacalah atau hadis Nabi. Nenek saya dalam kubur, kita doakan dia ni dipenuhi rahmat Allah. Amin. Tuan-tuan, saya ingat lagi. Saya baca ulaika hum syarrul bariyah. Surah Lam Yakunin. Ulaika hum syarrul bariyah. Pak Lang Syahri kata bariyah, bariyah terkurang hang. Kebetulan ada budak perempuan cantik dah meninggal dekat bariyah ni. Dia duduk sebelah. Hang duk ingat ke bariyah pasal apa? Hang nak ke dia ke? Doa Pak Lang, saya tak apa pandai nak sebut. Ulang balik. Bariyah. 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 Dia tekan kepala saya gini. Dia ambil rotannya. Sash. Menangis tak? Orang katuk teriak. Memanglah katuk teriak. Takkan pergi. Meninggal orang tua tu. Dia tekan siap. Teriak pasal sakit. Yang kedua, mim alif ma lam waulu malu. Sinalik sa kaya sakit. Min alif ma lam waulu malu. Orang pakai tengok padan muka. Balik rumah merah mata. Tok tengok. Kenapa teriak? Siapa buat hang? Dia kalau orang katuk saya, dia pintu kat depan tu, tok saya. Memang hebat betul. Memang kaki pukul waktu itu. Kalau Ustaz Azhar pukul saya, masa zaman muda lah. Dia tunggu depan. Pasal bang katuk cuci aku. Tu. Tapi kalau Pak Lang Syahri katuk saya, dia tak pernah bela. Dia tak pernah bela saya. Dia angkat tangan dia. Kalau dia main pimpong, memang Johan lah. Besar papa pimpong tu. Apa bukan papa pimpong? Apa nama tu? Apa? Bat, nama tambah. Pam! Sebiji. Agak-agak teriak lagi tak? Teriak tuan. Hasil tampar. InsyaAllah moga pipi ni akan disaksi. Nenek saya tampar saya. Pasal nenek tampar akulah. Aku boleh baca Quran. Ya. Adik-adik, I love you all. Sebab itu yang ramai-ramai ni kena ingat. Apa kata Nabi dalam hadis Baihaqi dan hadis yang disebut juga oleh Daraqutni. Inna minan nasi liman ja'alallah mafatihal khair wa maghaliqal syarr. Sesungguhnya ada di kalangan manusia yang Allah jadikan mereka pembuka kunci kebaikan. Adik-adiklah malam ni. Ada di kalangan manusia, kata Nabi,
Allah jadikan mereka pembuka pintu kebaikan, penutup pintu kejahatan. Moga-moga kita lah pada malam ini. Dan Nabi sebut lagi, wa inna minan nas liman ja'alallahu maghaliqa lil syarr, maghaliqa lil khair, wa mafatiha lil syarr. Nabi kata apa adik-adik? Na'udzubillah, ni point, dengar makna dia. Ada di kalangan kita, Allah jadikan mereka pembuka pintu kejahatan, penutup pintu kebaikan. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ini pihak Polis Diraja Malaysia membenarkan perhimpunan kita pada malam ini. Pihak Jabatan Agama benarkan. Ini contoh terbaik, yakni ada orang yang membuka pintu kebaikan. Betul, saya sokong, I salute yang Ustaz Azhar sebut. Memang konsert rock pun tak banyak ni. Panggillah Scorpion. When the smoke is going down. Ding 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 ding. Contoh. Tuan-tuan, tak banyak ni. Malam ni kita jadi pembuka pintu kebaikan. Tuan-tuan bawa anak ramai-ramai, insya-Allah tak kena dakwa. Boleh perhimpunan ni boleh bawa anak. Tak ada gambar yang akan ada surat khabar, tak ada. Jangan takut. Insya-Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, nak beritahu tuan-tuan sekalian, tuan-tuanlah pembuka pintu kebaikan dan tuan-tuanlah penutup pintu kejahatan. Takbir. Dan Nabi kata, Fatuba liman ja'alallah mafatiha lil khairi. Beruntunglah orang yang Allah jadikan pembuka kebaikan. Fawailun, celakalah, wailah, neraka wailah orang yang Allah jadikan mereka pembuka pintu kejahatan. Malam ni saya yakin 100,000 lebih je silap bilang Ustaz Azhar. Ya. Demi Allah saya bercakap selawat mula mukadimah, saya rasa nak menangis. Ustaz Syarahan Syafi'i, kirim salam dekat tuan-tuan. Dia sedang ceramah, saya ambil dia bukan pasal apa, dia suruh hantar, dia nak masukkan dalam LCD. Bagaimana malam ini? Bukan negeri Selangor je Ustaz Azhar. Ya, bukan saja di mana-mana di negeri Kedah sahaja. Malam ini rupa-rupanya anak-anak muda Darul Makmur pun subhanallah. Kenapa? Persoalannya ialah hati mereka. Saya yakin bila hati yang dah baik, tengok Nabi sebut dalam hadis Nabi dan hadis Sahih Muslim, "Man yuridillahu bihi khaira." Sesiapa yang Allah hendakkan dirinya jadi mulia, Allah akan berikan dia faham agama. Adik-adik sokonglah majlis seperti ini insya-Allah. Dan malam ini kita moga-moga ada di kalangan kita orang yang berubah dari kejahilan kepada kebaikan ilmu pengetahuan. Nabi sebut apa? Mungkin ada dalam YouTube, dalam TV, selalu saya ulang. Iaitu Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib. Sesungguhnya Allah beri dunia
kepada sesiapa yang Allah suka dan kepada sesiapa yang Allah tak suka. Walakin Allah, akan tetapi Allah la yu'tid din illa liman yuhib, akan tetapi Allah tidak akan bagi agama melainkan kepada orang yang Allah sayang saja malam ini. Moga-moga insya-Allah dengan masa yang ada pada malam ini, kita harapkan moga-moga anak-anak muda boleh meletakkan letak dirinya siapa? Siapa kita? Siapa kita? Kita adalah hamba Allah. Hamba Allah adalah dimiliki oleh Allah. Adik-adik, jangan ego, jangan sombong, jangan bangga diri. Ya. Jangan sombong, jangan ego, jangan bangga diri. Ingat kata-kata Abang Iwan Dandut. Kenapa Iwan Dandut? Dia kata, lihatlah gunung yang tinggi. Subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah. Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah punya. Ujung sekali dia kata apa? Dari itu janganlah sombong, janganlah riak, serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara. Akhirnya kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Tuan-tuan. So insya-Allah, ya moga-moga apa yang kami sampaikan tadi, ingat, jangan pertikaikan. Guru ulama-ulama kata orang yang berhak mendapat upah yang paling tinggi ialah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengenai Al-Quran. Orang yang berhak menerima pendapatan yang tinggi ialah orang yang mengajar mereka tentang agama. Tuan-tuan, tapi saya yakin tok-tok guru wali ulama dia tak minta, melainkan orang faham bagaimana usah payah para alim ulama memberikan ilmu kepada mereka. Dan orang yang sakit hati sahaja, jiwa mereka rosak, mereka mempertikaikan persoalan ini. Bahkan ada orang mengatakan, Ustaz Azhar, iaitu ada orang duk gila, kerjanya buat air jampi jual dekat orang. Ada orang cakap macam itu. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, Syekh Al-Hafiz Al-Hasan Al-Basri, ada riwayat katakan Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kena huma. Dia kata pada asabanil huma, aku kena penyakit demam panas. Aku cari doktor, falam ajid. Aku cari doktor tabib, tak jumpa. Lalu aku pergi dekat air Zam-Zam. Aku ambil air Zam-Zam, fa qara'tu fihi al-Fatihah. Aku baca surah Al-Fatihah. Aku minum, maka alhamdulillah kata dia, ya, zahaba anni al-huma. Maka hilanglah, lenyaplah demam panas aku tersebut. Persoalan dia tuan-tuan sekalian, yakin ke tak yakin? Tanyalah diri kita sendiri. Wallahu alam. Wallahu alam. Untuk pusingan yang ini, kalau ada lagi, adalah. Kalau tak ada, wallahu alam. Minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panel kita Ustaz Haslin Bahrin. InsyaAllah, memang kita tak pernah rasa puas ataupun rasa kenyang dengan ilmu. Antara syarat-syarat orang yang nak hidup dengan ilmu, dia kena ada wahirsin, kena ada ketamakan. Nak lagi, nak lagi, nak lagi. Itulah yang dapat kita praktikkan pada malam ini insya-Allah. Baik. Sebelum kita nak terus kepada panel kita yang seterusnya,
Saya nak umumkan hadirin hadirat pada malam ini kita ada buka soalan dan alhamdulillah ada di tangan saya soalan-soalan yang tertulis. Namun ada atas sebab permintaan memang kita dah buka dari awal lagi untuk memudahkan hadirin hadirat yang mungkin tak bawa pen ataupun kertas. Boleh ajukan soalan pada nombor telefon yang tertera 013 3283 129. Saya ulang 013 3283 129. Ada soalan, hantar. InsyaAllah siapa yang bernasib baik, soalannya dipilih. InsyaAllah Ustaz akan cuba merungkai permasalahan hukum hakamnya insyaAllah. Satu. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita akan teruskan lagi pusingan kita yang kedua ini dengan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar. Ustaz, kita tak mampu nak jadi macam pemuda Ashabul Kahfi. Benda Ashabul Kahfi ni. Jadi setakat mana yang kita kena jadi? Soalan pertama. Soalan kedua, harta benda tak kekal, semua orang tahu. Tapi itu juga yang menjadi idaman ramai orang. Tolong jelaskan Ustaz. Soalan kedua, harta benda tak kekal, semua orang tahu. Tapi itu juga yang menjadi idaman ramai orang. Tolong jelaskan. Terima kasih, moderator. Soalan pertama dia kata kita tak mampu nak jadi Ashabul Kahfi. Dah kita nak jadi guana. Yang kedua, harta benda ni tak kekal, semua orang tahu. Tapi ramai yang masih terkejar-kejar duduk cari benda yang tidak kekal. Alhamdulillah, semua kita tahu Ashabul Kahfi, kisah 7 orang pemuda dalam gua yang disebut dalam surah Al-Kahfi, yang sunat kita baca hari Jumaat atau malam Jumaat. Surah Yasin tu sunat juga, tapi yang paling afdal kalau hari Jumaat dengan malam Jumaat surah Al-Kahfi, duduk tengah-tengah Quran. Setengah Quran tu dia tanda merah tengah. Tu surah Al-Kahfi tu, duduk tengah-tengah. Cerita 7 orang pemuda yang nak jaga akidah, nak jaga iman, lari daripada pemerintah. Takut jadi kafir, takut rosak akidah, takut punah iman, lari sembunyi, duduk dalam gua dan seekor anjing. Bapa lari daripada hidup yang begitu molek kesenangan, semata-mata nak jaga iman. Jadi Allah puji pemuda dalam gua ni. Ashab tu makna pemuda lah, ampunya gua. Kahfi tu gua. Ashabul Kahfi, orang-orang muda yang duduk dalam gua. Allah tidurkan dia 309 tahun. Orang putih dia catat tidur paling lama 26 tahun. Koma. Dalam Quran cerita 309 tahun. Boleh berlaku. Hebatnya kerana iman punya pasal sanggup tinggal harta benda dan seumpamanya daripada kebaikan dunia. Jadi mampu tak kita buat gitu? Memang tak mampu, walaupun tidak mustahil. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, bila Nabi minta derma untuk perjuangan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bagi semua harta dia. Habis dengan kebun, dengan kedai, habis dengan pasar, dengan unta, kambing, beri belaka. Siapa jadi tadak sekepeng. Nabi kata, dah tinggal benda kamu? Allah dan Rasul. Kita tak mampu nak jadi macam Sayyidina Abu Bakar. Dan kita tak mampu nak jadi macam Ashabul Kahfi. Dan beberapa lagi contoh-contoh hebat yang Allah cerita dalam Quran, Nabi SAW cerita dalam hadis. Tapi Allah ini tidak wajibkan kita
jadi seperti cerita-cerita yang Allah cerita dalam Quran. Tujuan cerita Ashabul Kahfi supaya kita ambil contoh tauladan. Bukan suruh kita jadi sebiji macam Ashabul Kahfi. Maksud mudahnya, kita ni orang awam, bukanlah kalau dalam bertasawuf jadi macam Syekh Junaid Al-Baghdadi, tak payah. Tapi cukup sekadar kita jaga daripada sifat-sifat mazmumah. Jangan sombong, jangan riak, jangan takabur, jangan lupa akhirat dan seumpamanya. Dalam fiqh, kita tak payah dan tak wajib jadi macam Imam Syafi'i contohnya. Imam Syafi'i baca Quran bulan Ramadan 60 kali khatam. Dia pernah khatam dalam 2 rakaat semayang, solat dalam Kaabah. Solat 2 rakaat dalam Kaabah, rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk, salam khatam. Kita 15 tahun tak khatam lagi. Nampak? Rupa-rupanya amalan Imam Syafi'i 2 rakaat boleh khatam Quran sama dengan amalan Sayyidina Uthman radhiyallahu an. 2 orang inilah yang tercatat dalam sejarah semayang 2 rakaat khatam Quran. Kita tak wajib pandai fiqh macam Imam Syafi'i, macam Imam Hanbali, macam Imam Hanafi. Dalam ilmu tafsir, walaupun kita tak wajib jadi macam Imam Syafi'i, gilah dengar orang ngajar fiqh. Supaya kita tahu sah batal semayang kita, supaya kita tahu cara mandi junub dan sebagainya. Dalam ilmu tafsir, kita tak wajib jadi macam Imam Ibnu Katsir, macam Imam Qurtubi, macam Imam Ibnu Jarir dan seumpama. Tapi bila ada ustaz, tok guru main ngajar tafsir Quran, gilah dengar. Allah tak kata guana mun tak jadi ulama. Allah tak tanya guana mun tak jadi ahli tafsir. Allah tak marah kita guana mun tak jadi pakar hadis. Tapi Allah tanya kita, ada orang ngajar mungkin dengar tak? Ada orang mari khabar hukum mungkin dengar tak? Ada orang mari ngajar Quran mungkin belajar tak? Nabi pesan, iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila ada kebun syurga mu lalu, mu singgahlah. Ya Rasulullah, ma riyadul jannah, kebun syurga ni kami tak faham apa benda. Rasulullah jawab, ilaku zikri, tempat orang belajar agama atau sebut perkara agama. Jadi hadir saja di tempat-tempat orang berkuliah, orang mengajar dengan tujuan kita nak dapat ilmu pengetahuan. Walau tak banyak sikit. Kerana dengan sedikit tu kita dapat tahu sekadar yang kita buat daripada kewajipan harian kita. Tak wajib jadi ustaz. Kita tak akan masuk neraka. Berapa ramai agak ni beratur nak masuk neraka ni? Tak jadi ustaz. Dah. Jadi orang kampung dah pergi dengar sudah. Pada tiba tak ingat pula, tak apa. Asal kita pergi. Kita tak ada sama IQ. Ada orang cerdik, ada orang tak cerdik. Sebab tu jangan putus asa. Ada kelebihan masing-masing. Kelebihan ulama banyak ilmu. Kelebihan kita banyak belajar. Tu. Kita boleh buat tak banyak dengar? Boleh. Kelebihan orang alim banyak ilmu. Kelebihan orang banyak mengajar. Banyak mengajar. Dan kita kelebihan dia orang kampung. Kelebihan kita banyak mendengar. Kerana 2 ni saja yang molek. Hak lain tak pakai rawat. Dalil hadis menyebut al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair wasairun nas la khaira fiha wa fi riwayatin hamajun la khaira fiha. Orang alim dan orang yang dengar orang alim cakap saja yang berkongsi kebaikan di atas muka bumi. Yang lain tu seperti lalat yang ada di ekor lembu. Tidak guna skepeng. Nabi tak kata tak guna skepeng. Nabi kata la khaira fiha. Tapi kalau orang Terengganu kata tak guna skepeng. Berat menandang. Ngajar pun tak, dengar pun tidak. Berat menandang pokok ni. Jadi alhamdulillah kita sekarang duduk golongan yang kedua, iaitulah al-muta'allim. Orang yang nak dengar apa orang yang nak sampaikan. Nampak? Jadi
Tak usah rasa Allah kita tak boleh nak jadi ustaz. Allah kita ngaji tak mau, tak mandar pun. Nak 8 tahun dah. Dak naik-naik lagi Quran so. Duk main Quran kecil sok mo. Jangan putus asa. Dalam bab dunia kita tak putus asa. Tak pas SPN. Molek-molek ada gini ke jual burger. Dulu learning pengedar burger besar-besaran. Walaupun tak ada SPN, dia boleh kerja, boleh buat rumah batu. Maknanya tak putus asa. Kita istimewa pula sebagai umat Rasulullah SAW yang haram kita berputus asa. Nah, tak usah rasa kecil hati lah, tak jadi ustaz, tak jadi tok imam, tak jadi tok guru. Tak apa, jadi orang kampung, jadi orang awam, jadi orang biasa yang dengar ilmu. Jangan sekali-kali rasa putus asa. Kita Tuhan beri kekuatan. Ni. Jangan rasa tewas. Aku bukan lelaki yang tewas. Bisa mengembang bila aku tolak. Lagu Spider. Faham? Kita orang lelaki ni nak lebih-lebih lagi dalam bab akhirat sebenarnya sangat mudah. Bab dunia yang payah. Pagi akhirat 2 rakaat saja wajib. Dan kan kerja Allah start enjin kereta dengan gosok baju, keluar bawa kereta, jam 1 jam, sampai di pejabat 5 jam pula duduk sebelum waktu Zuhur. 5-6 jam untuk dunia, 5 minit untuk 2 rakaat subuh. Mana berat? Dunia ke akhirat? Berat dunia. 2 rakaat solat subuh dengan 5 jam. Kemudian 4 rakaat sembahyang Zuhur, 10 minit. Buat kerja 3 jam, 4 jam. Garik baru sampai di rumah. 5 minit atau 10 minit saja wajib nisbah akhirat. 6 jam wajib kerja dunia. Rengangnya dunia. Rengangnya akhirat kalau nak bandingkan dengan dunia. Jadi tak usah katalah, tak boleh jadi gini, tak boleh jadi tok guru ni, tak boleh jadi maulana ni, tak payah. Makam kita. Jangan nak jadi makam orang. Nak baca buku Imam Ghazali, nak jadi Imam Ghazali. Mana boleh gitu? Baca buku Siri As-Saqati, hebat dia ni, nak jadi macam dia juga. Lepas tu, duk zikir juga beratus-ratus ribu. Sebab apa? Nak jadi macam Ibrahim Adham. Astagfirullah. Tujuan zikir bukan nak jadi wali. Tujuan zikir nak dekatkan diri kepada Allah. Banyak sebut, banyak kasih sayang Allah turun. Kita tak mau jadi orang lain, kita jadi kita lah. Kalau pak leh lah. Kalau pak muk lah. Kalau pak jik lah. Kalau pak mak lah. Kalau kak leha lah. Tapi tak boleh macam Kak Leha dulu dah pakai tudung. Kak Leha ni pakai tudung dah. Dapat kasih sayang Allah. Yang kedua, kita tahu harta tak kekal. Tapi waktu juga yang kita rebut. Nampak? Kerana kita tak beriman dengan akhirat. Beriman dah. Tapi saat ni dah. Sebut kata harta, semua orang suka. Tok Imam pun cari harta. Tok Guru pun cari harta. Dalil, ulama-ulama ada harta. Cuma sikit atau banyak mengikut pemberian Allah. Batu dunia ni sebenarnya adalah mimpi. Ingat molek, kita mimpi. Mimpi tu jumpa mah pitih banyak dalam mimpi. Ustaz Aslim pernah tak mimpi? Jadi kaya, banyak harta. Tapi bila bangun tidur, ada tak? Tak ada. Itulah dunia kita sekarang. Kena ingat semua siang malam. Dunia kita sekarang adalah mimpi. Bila kita bangun di dalam alam barzah. An-nas fi dunya niyamun iza matu intabahu. Panadimu. Manusia di dalam dunia sedang tidur. Bila masuk ke alam barzah, baru bangun. Di situ mereka menyesal. Ustaz Asling mimpi. Banyak mas. Tengok di kanan, PT Malaysia, RM, 3 guning. Tengok depan pula mas, 4 guning. Tengok di kiri pula, Beliang, 7 guning.
Balik ambil lori terus tak. Pasal apa? Banyaknya harta. Nak tiba-tiba ting bangun tidur. Ada tak mah? Tak ada. Dah benda ada. Bata golek, busuk kohong, berjeruk bahan di air liur basi. Nampak tak? Pak mana mah aku tadi? Itulah dunia. Nak, tapi ada gak awak bodoh. Dia tidur semula. Takut boleh semula. Jadi kita gitulah harta dunia. Cari daripada muda sampai ke pecing. Nak, bolehkah harta genap umur 55? Pencing, minta tambah setahun lagi? Boleh. Sain, tambah setahun lagi. Nak, pasal tak cukup sikit lagi. Nak diri rumah. Masuk 56, boleh tambah setahun lagi? Boleh tambah setahun lagi. 57, bos kata jadi layan kemu seka Orang lain nak kerja pula. Dah. 57, siap rumah. Bila jawatan, umur 20. 57 baru siap rumah. Harga 150,000 dengan tanah-tanah. Gi panggil tu imam tu bila tu siap JKK ajak jemput kenduri naik rumah. Petang Jumaat ni. Bila hari Jumaat orang mari ramai, tuan rumah rabuh dalam kotak. Buat turun rumah. Bapa? KO dah. Itulah mimpi. Faham tak? Banyaknya harta. Dah ada. Duduk dalam kotak. Bila mati, ada tak harta? Tak ada. Lepas tu kita yakin. Tak usah kata kita. Menteri pun orang cabut cicing. Nak, hak cicing 20 juta, 80 juta. Cabut. Dah kita cicing kayu belah rotang. Beli meding cicing. 3 RM10. YP mo. Faham tak? Cabut juga. Baju beli kat Perancis. Telur dalam beli kat planet Pluto. Cabut. Kasut 6,000 pavilion beli. Cabut. Nak, subang, beliang, rata. Cabut belaka. Jadi ke mana? Naked. Nak, orang bahasa Malaysia panggil bogel. Orang Terengganu panggil kotek-kotek. Tak ada benda. Nak, raja pun kotek-kotek, menteri pun kotek-kotek, kita hamba rakyat jelata pun kotek-kotek. Tak ada benda. Padahal kita cari macam nak mati. Turun pagi, balik petang, turun petang, balik pagi, turun malam, dok balik-balik. Cari ke harta, dodok, kain kapang saja, lapik dengan daun. Daun dia? Daun pisang bawah. Nak, hijau dan putih. Akhir kehidupan orang-orang kamu. Kita yakin tak tu tinggal harta? Yakin. Nampak tak? Tak ada belaka dah. Lelah lagu mana pun tinggal belaka itu satu keyakinan. Tok guru pun akan ditelanjangkan oleh tukang mandi mayat. Nak, menteri pun akan ditelanjangkan oleh tukang mandi mayat. Nak, jumpa dengan apa? Dengan air baik. Itu hakikat kehidupan. Itulah sandiwara. Nak, macam kata kumpulan dua keribu. Dunia ini hanya sandiwara. Sandiwara maknanya lakonan semata-mata. Dalam lakonan drama, naik kereta BMW 7 Series. Nanggok ego. Cut! Bila cut, esok pula berlakon. Turun daripada BMW Hero tadi, buang baju kok, naik Honda Cut. Patut dia kata cut, Honda Cut. Pelakon, kita ingat BMW boleh ke dia dalam drama? Dok pakai Honda Cut. 16 kali start baru hidup. Tu pun nepuh, berlepung tu biar asap hitam. Kapak balik. Main drama tu, pelakon drama. Manusia. Jadi orang kaya semua tu. Dah mana naik Honda Cut? Dan ni bukan drama, realiti kehidupan. Itu dah. Padahal kaya, sekaya-kaya, kaya guana kau. Nombor 7.
dalam 10 terkaya di Malaysia. Hartanya ada 29 bilion. Bila mati, mandi air paip. Padahal rumah ada 3 kolam renang. Kolam 4 semegi, dia mandi. Kolam bulak, bini dia mandi. Kolam bujur, bibik dengan tukang kebun mandi. Oh, memang kaya sungguh lah. Kalau rumah ada kolam untuk tukang kebun, memang kaya sungguh. Maka katanya tukang mandi mayat, Datin, kat mana nak masuk paip air? Datin kata, nak buat apa? Ni lah nak mandi, Datuk. Hei, tak boleh mandi air paip. Datuk masih hidup swimming pool. Mandi kolam. Tak mandi air paip. Bukan orang kampung ni. Dah nak buat apa ni? Letak atas jongkit swimming pool. Njuk ramai-ramai mayat. Neting 2 kali musim. Berbau jatuh dalam air. Siap. Boleh buat gitu? Dah mandi air paip juga. Padahal tempat ke-7 paling kaya dalam Malaysia. Lalah bahang air paip juga. Betul tak? Kenapa nak sombong pada Allah? Kenapa nak sombong kepada ulama? Kenapa nak sombong dengan masjid, dengan surau? Akhirnya balik sejid, akhirnya balik surau, belakang sikit pada surau, belakang sikit pada masjid, dekat ujung tu namanya kubur. Kena ingat, kita ni sekarang jangan jadi kubur. Biarlah kubur tunggu kita. Orang yang tak ada agama, tak cari agama, tak suka dengar majlis agama, orang itu adalah mayat yang duduk di dalam kubur dah. Kata pepatah Arab, al-jahilu qablal mauti mautun fa ajsaduhu qablal kuburi kuburung. Orang yang jahil itu sebelum mati, dia sudah mati dah. Dan tubuh badan dia lah menjadi kubur kepadanya. Siang adik kakak tolong royak lah. Yang menjadi mayat sudah mati. Rupa-rupanya orang tak belajar agama ni zombie rupanya. Tak? Zombie kapung pisang. Kesiang dia. Zombie-zombie pun pakai maiwi. Zombie-zombie pun naik wajah. Tapi jangan jadi gitu. Dak dang mati lagi, mati dah. Guana siapa dikata orang yang jahil ni, siapa dikata macam mayat? Sebab bila kita tanya mayat, tanya dia, sama-sama tak boleh jawab. Tanya mayat, berapa rukun tayamum? Mayat mana boleh jawab? Senyap belaka. Betul tak? Tanya dia pula, tak boleh jawab juga. Sama dengan mayat. Nampak? Maka, alhamdulillah, malam ini tak ada seorang pun zombie. Tak ada seorang pun mayat. Semuanya orang betul belaka. Kerana orang betul, orang hidup, dia nak kepada ilmu agama. Tahniah kita tengok malam ini, awet-awet saja. Hak muda-muda, mari juga dianggarkan lebih daripada 30,000 orang awet masuk dalam stadium malam ini. Allah Rabbi, ada tak? Pernah berlaku di tempat lain. 30,000 orang awet sudi datang dalam majlis ilmu seperti ini. Inilah nikmat Allah beri kepada kita. Rahmat sudah turun kepada kita. Maka yakinlah kita bahawasanya sebanyak mana pun harta dunia orang akan ambil. Lagu mana pun kita cari, bini kita dapat kalau kita mati. Lagu mana pun sayang suami, suami akan mati. Sayang anak, anak pun akan mati. Kena molek ayah mati dulu. Kena molek anak yang mati dulu. Jangan sekali-kali mencari dunia menyebabkan kita terlupa mencari akhirat. Hija-hijalah. Jangan siapa jadi diperbodohkan oleh hija. Siapa dak nak hadir di masjid surau untuk duduk di depan alim ulama. Nega-nega lah. Jangan siapa kita jadi gila nega. Nak siapa jaga kedai saja, siapa dang nak dengar bab semayang, siapa dang nak dengar bab taharah.
Belajarlah ilmu dunia. Tak kisah. Sampai tahap SPM. Sampai tahap STPM. Oh, pandai lagi. Sampai tahap college. Oh, pandai lagi. Sampai tahap universiti. Degree, master, PhD, profesor. Tak apa. Jangan sampai kita tidak tahu dalam bab akhirat. Nanti merugikan kita. InsyaAllah. Allah Ta'ala pertemukan kita pada malam ini. Dapat sedikit info maklumat. Untuk kita lebih yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, bahawasanya ganjaran menunggu kita di akhirat nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Azhar Idrus. Tuan-tuan, kita Allah curahkan sikit rezeki pada kita ini air, insyaAllah. Yang mana boleh bertahan, kita tunggu, insyaAllah. Dah tak ada dah hujan Angin. Angin sikit itu, dia bawa air sikit je, insya-Allah. Ama hawalaina wala alaina. Wala alaina. Ama hawalaina wala alaina. Ama hawalaina. Lepas ke? Lepas. Insya-Allah 10 minit. kita ada lebih kurang beberapa minit lagi untuk kita menjawab soalan-soalan yang diajukan. Jadi insya-Allah soalan yang pertama Ustaz Aslin akan cuba membantu. Soalan dia mudah je Ustaz. Dia tanya kat mesej yang saya dapat ni, Ustaz, apa hukum pergi majlis ilmu tapi tak mandi wajib? Boleh Ustaz tolong jawab? Terima kasih. Tuan-tuan, insyaAllah doakan ujian kita pada malam ini ada hujan. Dan moga-moga jadi saksi atas diri kita. Kerana kita dalam majlis yang baik ini insyaAllah. Bila sebut tentang persoalan datang majlis ilmu tak mandi wajib, tak ada masalah. Kalau mari kat padang bola, contoh di padang bola, kawasan umum macam ini, maka kalau datang majlis ilmu, nak dengar ilmu, tidak mandi wajib, tidak menjadi salah. Tetapi kalau majlis ilmu tersebut di dalam masjid dan dia masuk masjid, inilah timbulnya satu kesalahan. Dia juga termasuk dosa bagi orang tersebut. Kecuali dia terlupa mandi masjid. Bila dia mandi wajib, bila dia teringat, cepat-cepat dia keluar dan balik rumah mandi masjid. Jangan tak mari langsung, dia mari balik. Ya, wallahu a'lam. Ustaz. Baik, insyaAllah. Soalan seterusnya kepada Ustaz Azhar Idrus. Soalan ni yang kita dapat Ustaz, dia tanya antaranya lah. Antaranya dia tanya Ustaz, tadi. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin juga berkahwin dua. Tapi isteri melarangkan saya. Sedangkan segala nafkah saya dah bagi, termasuk agama. Isteri saya memang baik. Adakah saya menzalimi isteri saya? Soalannya, kalau kita kahwin dua, adakah perbuatan tu menzalimi isteri? Jawabnya salah. Kalau kita kata kahwin seorang lagi tu zalim. Allah kata dalam Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Al-ayah. Maka hendaklah kamu kahwin perempuan-perempuan beriman, 2 atau 3 atau 4. In khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu ragu, berasa bimbang yang kamu tidak akan berbuat perkara yang betul, maka seorang sudah. Jadi kalau kahwin dua tu zalim, Allah tak kata fankihu. Tidak ada pun perintah Allah yang bermakna haram atau zalim. Fankihu ni fi'il madhi, maknanya kahwinlah. Nak kahwinlah. Kahwinlah kalau kamu mampu. Kahwinlah 2, 3 atau 4. Nak, bukan zalim. Walaupun isteri dia kata awak berdosa, awak zalim,
awak menduakan saya. Tak. Itu hanya perkataan manusia. Bila Allah kata boleh, bolehlah. Sebab tu Allahu Akbar dalam takbir, Allah dulu. Kita dulukan. Yang lain-lain letak bawah dulu. Yang kedua, Rasulullah telah mengamalkan kahwin lebih daripada seorang. Maka jangan kita kata kahwin lebih pada seorang, zalim. Ada orang kata kalau kahwin ramai, zalim. Bukan. Zalim ini tidak beri nafkah atau meninggalkan salah satu daripada isteri-isterinya tanpa uzur syar'i. Wallahu a'lam. Baik. Kita ada satu lagi soalan untuk panel kita, Ustaz Haslin Bahrain. Soalan dia, Ustaz. Apa hukum orang yang tidak suka takbir? Ustaz. Sila, Ustaz. Hello. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik-adik, takbir itu diambil daripada kalimah Allahu Akbar. Takbir ini ringkasan daripada Allahu Akbar. Sebab itu, bila orang sebut takbir, bila sebut tahmid, Alhamdulillah. Bila sebut tasbih, Subhanallah. Maka barang sesiapa dengan sengaja dia benci kalimah Allahu Akbar, dia termasuk orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka masalah kenapa benci? Persoalan dia kenapa benci? Tak lain tak bukan karena jiwanya ada masalah. Itu je jawapan yang mudah aja. Takbir, semua mereka boleh takbir. Cuma orang di Malaysia ni mempelopori takbir ini ialah golongan-golongan yang belajar agama. Golongan-golongan yang memperjuangkan agama. Golongan-golongan mujahidin. Tengok Barak bin Malik. Barak bin Malik dalam peperangan Musailamatul Kadzab. Di Hadiqatul Maut. Di kota yang hebat tinggi. Tuan-tuan sekalian, waktu itu tentera Islam di bawah kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka dibunuh, dibaling dengan ketul batu manjaniq, dibaling dengan air besi yang panas. Lalu kata Barak bin Malik ni orang yang kurus kering, sehingga kan dia boleh baring di atas pemanah. Panah ada 10 orang, dia boleh duduk atas tu. Orang lepas panah, dia boleh terbang. Dia bukan Ultraman, Superman. Tapi dia boleh jatuh ke dalam Hadiqatul Maut. Jatuh. Waktu itu di dadanya, badannya ada 70 anak panah melekat di dadanya. Apa bunyi? Allahu Akbar. Semangat Islam. Maka dia lawan. 10 orang musuh Islam yang menjaga General Door, pintu utama yang dijaga oleh orang-orang tentera-tentera Musailamatul Kadzab. Dia bunuh dalam keadaan 70 liang. Bayangkan macam landak. Kemudian dia bunuh 10 orang. Maka dia buka pintu. Maka tu dia kata apa dia? Fakabbara al-bara'u wa kabbara al-muslimun. Takbir. Lalu mereka pun datang membunuh. Dan Barak sendiri yang antara orang diriwayatkan telah memancung kepala Musailamatul Kadzab atau membunuh Musailamatul Kadzab. Nak ceritanya, orang yang suka takbir ialah orang yang jiwanya memang kait mait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang balik, kalau siapa yang benci takbir, dia adalah golongan yang memang jiwanya sakit dan memang layak kita pergi ambil dia, kita pergi humban dia kat Tanjung Rambutan. Ya, na'udzubillah min zalik. Kalau meluat dekat ustaz takbir, jangan. Meluat ustaz tak apa. Benci saya tak apa. Tapi jangan benci kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa jadi? Mereka terkeluar daripada agama takbir. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya. Hujan dah berhenti tuan-tuan, jadi kita minta boleh tak kalau kita duduk balik kat tempat kita yang mana ini? Boleh? Kerja? Tak apa tu okay, insya-Allah. Tak apa, boleh. Insya-Allah soalan seterusnya Ustaz Azhar. Soalan. Salam Ustaz. Boleh tak kita kata bodoh? Saya dengar kata orang kata tak boleh.
Ni dah jadi isu beberapa masa hak lepas lah. Sebab dia kata tak boleh berkata bodoh. Bodoh ni tak boleh kata. Kita jawab, yang tak boleh kata bodoh ni orang yang cerdik. Ada pun orang bodoh, kita boleh kata bodoh. Dulu ada satu kes timbul isu tak boleh panggil orang kafir kafir. Sebab kasar dia kata. Kita kata apa tak boleh panggil kafir? Sebab dia kata mungkin nanti orang kafir ni masuk Islam. Dah tu kalau orang curi kita nak jerit ke mana? Orang curi. Nak kata pencuri tak boleh, tak baik. Sebab mungkin bila-bila dia taubat jadi ustaz. Jadi nak kata, hey orang yang panjat rumah yang mungkin akan jadi ustaz bila-bila. Ini masalah mental. Sebab tu Ustaz Aslin sebut Tanjung Rambutan. Tak boleh kita kata orang yang cerdik, kita kata bodoh. Dan tak boleh kita kata nama orang ni bodoh kalau dia orang yang cerdik. Dan kebodohannya tidak memudaratkan orang ramai. Allah cerita tentang orang bodoh dalam Quran. Ala innahum humus sufaha. Hendaklah kamu ketahui, mereka lah orang-orang bodoh sebenarnya. Jadi sufaha ni bahasa Arab. Kalau terjemah Melayu, bodoh. Takkan kita nak buang ayat sufaha dalam surah Al-Baqarah. Pasal apa? Nampak kasar sikit lah. Jadi buang ayat Quran, sesat lagi menyesatkan. Nampak? Sebab tu perkataan bodoh ada dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka daripada zaman Munsyi Abdullah sampai sekarang. Buang tak? Masih digunakan apabila perlu. Satu lagi kita orang Terengganu. Orang Terengganu ni dia kasar sikit. Lebih kasar daripada bodoh, natang. Terengganu ni bukan dia jahat. Pasal banyak sebut natang, rupanya natang ni banyak makna. Nampak? Banyak makna. Walaupun bunyinya sama, tapi bila bacanya panjang pendek, dia akan jadi lain. Macam hong kereta tau. Kita sapak kat lampu merah, tiba-tiba hijau, dia tak jalan. Kita buat ping kepada orang depan. Maknanya hijau dah, jalanlah. Tapi lama juga dia tak jalan, ping. Jalanlah, hijau dah tu. Tapi dia buat dok juga main mesej. Ping. Buta tak lapar, hijau jalanlah. Tu. Walaupun hon yang sama, kereta yang sama, tapi bila ada idrang, ada ikhfa' belakang, maksudnya lain. Kalau natang, tu maknanya marah. Siapa dia ni? Ambil harta aku ni. Aku cari lelah-lelah senang-senangnya mari ambil waktu malam. Natang sungguh. Dia ngeng belakang. Tapi kalau manja orang Terengganu, natang gitu. Atau natang tidak ada ikhfa'. Tak ada ikhfa'. Kawan tu beli kasut kat kedai kasut you. Bukan murah apa. RM9 9. Lawa punya kasut. Bila siapa di wakah, kawan dia orang dia tegur. Kelah kasut kawan ni. Comel. Yang beli nada orang datang ni. Betul tak bahasa Terengganu? Kadang-kadang Tok Imam kena. Tok Imam baru balik Jordan, baru balik Mesir. Orang suruh jadi imam. Dah sama-sama Tok Imam tua. Maliki yaumiddin. Tok Imam Maliki yaumiddin. Tarik panjang. Esok orang cakap, mu dengar tak? Tok Imam muda semalam balik Mesir. Ayah aku dengar. Aku ada malam sadak suara natang tu. Betul tak? Jadi kena faham baik. Yang tak bolehnya, natang. Tak boleh gitu. Tak kena pada tempatnya. Dan ada juga, adakah sekarang dalam kamus masih digunakan perkataan binatang? Ada lagi? Ada lagi. Tapi kita ni jenis memberontak. Bila tak setuju benda yang betul pun nak pertikai. Tapi bila kita cakap benda bahasa orang putih tak marah pula. Nampak? Don't do like that. You only like animal lah.
Tak marah. Sebab dia ingat Animal Planet. Tapi bila dia kata menatang bahasa Terengganu, baru dia marah pasal kasar. Bodoh pun begitu juga. Itu bahasa Terengganu. Kita pergi kedai, kita nak beli roti yang tak ada isi dalam. Orang Terengganu tak panggil roti kosong. Orang Terengganu panggil paung bodoh. Betul tak? Orang Terengganu kata, paung bodoh RM1. Tuan kedai kata, nak berapa? Nak RM1 Oh, bayar moy paung bodoh Bukan paung tu bodoh. Bodoh tu maknanya paung yang tidak ada isi. Orang luar dia mari janji dengan kawan dia. Kawan dia kata, "Mu mari sini pukul 12 malam. Aku ambil mu, aku bayar lalu pitih pun semua." Dia mari, tak ada pun kawan dia. Bayang pun tak ada. Dia balik, kawan dia tanya, "Sok, dah macam mana semalam? Jumpa tak Cik Mat?" Tak ada lah. Aku pulang balik terus. Tak ada apa-apa pun. Nampak? Kalau Terengganu tak kata gitu. Dah ke mana malam? Ada tak? Bayar pitih? Dah tak ada setarang. Balik bodoh aku. Betul tak? Ni ayat Terengganu. Jadi kalau tak faham, duduk diam. Dah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita satu lagi soalan juga kita nak ajukan pada Ustaz Azhar. Ustaz, apa hukum orang yang bersama isteri, menyentuh isteri tapi membayangi orang lain? Ni soalan Ustaz Asling ni. Dah. Kenapa jadi gitu Ustaz? Saya sebenarnya bukan ahli fiqh, bukan mufti, bukan ahli fatwa, bukan ulama. Tak. Jadi kadang-kadang orang pertikaian gua ni jawab semua, boleh jawab semua. Benda-benda ni banyak sangat ada dalam kitab-kitab fatwa tu je. Dalam kitab fatwa terlalu banyak jawapan-jawapannya. Dulu saya suka baca kitab fatwa. Fatwa Mufti Johor, fatwa Mufti Terengganu, fatwa Mufti Selangor, fatwa Mufti Kedah. Kalau kitab-kitab Arab, fatwa Mufti Mesir, fatwa Mufti Jordan, fatwa Universiti Al-Azhar, fatwa Atiyah Saqar. Banyak sangat dia baca kitab fatwa. Sehingga bila sekarang orang tanya, kita akan teringat. Bila kita nak cerita, tak boleh. Bila orang tanya, kita teringat jawapan-jawapannya. Jadi ulama' menjawab, tak boleh kita bayangkan orang lain ketika kita bersama dengan isteri kita. Tak boleh. Hukumnya haram. Kalau teringat lain. Tapi kalau kita sengaja bayangkan orang lain, gitulah tak boleh. Kenapa jadi gitu? Sebab isteri-isteri sekarang, dia bila dah lama sikit kahwin, dia tak pandai jaga diri. Tengok masa malam baru nikah, kita masuk bilik dia. Mula-mula first time masuk bilik bini kita. Comel, duduk atas katil kemah. Ni atas kening kuning. Lihat ni orange. Bawah ni pink. Sini strawberry. Atas mulut, apa benda ni, merung merah. Siap dengan glossy pula, berkilat-kilat. Atas dahi 3 putih. Dengan baju pula. Malam pengantin dia tunggu kita. Baju gelik-gelik. Tapal lebau ni belah sikit. Nampak pelebau. Tekok ni pula. Belah gitu pula. Duk bucu kati. Klik. Macam orang bodoh. Kita kata Assalamualaikum. Salam pertama. Bini duduk atas kati. Waalaikumsalam. Ada. Comelnya. Kita buka pintu tu bau dah minyak wangi. Poison. Dia punya muka, dia punya pakaian cukup memberangsangkan kita. Dia menambah semangat. Tapi tengok bila 5-6 tahun dah kahwin, keadaan tak sah diri dia. Kita buka pintu tu bau dah. Wah, busuk. Bau bilik. Busuk kohong bilik tidur. Katilnya dulu kita malam-malam mula nikah, kita bubuh tangan atas katil, akak lekat daun pandang, wangi saja. Lening kita nak tidur, tangan masuk bawah batak, tahi kucing. Molek-molek ada atas katil. Bawah lembek pelayar, sepana hidup. Pasir kurang suku 3 kilo. Dia tak ada pakai lah macam malam pengantin. Tapi pakaian dia macam hatu Cina. Kembang gantung, tali baju dalam sepel kat atas kepala bau. Mata ni tak ada shadow. Mulut pun hitam birak bibir. Tekok kelaring macam kucing belong.
Mata pula macam orang kacing pe kuda. Nah, jadi macam mana? Nah, dalam keadaan tak mau bayang orang lain, suami terbayang-bayang staf dia kerja di pejabat, terbayang kecantikan, maknanya selga, jual baju tadi dekat ECM. Dan pasal apa? Pasal isteri punya pasal sudah tidak pandai berhias. Nah, tu baru 5 tahun kahwin, masuk 10 tahun kahwin. Nah, Allah Rabbi, suami masuk dalam bilik malam pertama dulu, tiung gak bini lah ni dak tiung dah. Apa dak tiung? Nak tiung guana duduk atas meja, benda atas meja. Gigi bini aku. Dah mu suami masuk dalam bilik tak bakal dok buah atas meja gitu gigi. Komplit set atas bawah. Dan nak tiung guana buka gitu macam kerang busuk. Nampak? Ni sebab bayang orang lain. Nah, dulu senyum ketuk laki pun tidur dalam keadaan lena sampai ke subuh. Learning kalau bini senyum memang ngigal laki. Nampak? Duk ingat ke atu kubur. Nah, jadi jangan kita buat sampai suami kita bayang orang lain. Kita biarlah macam malam pengantin sampai kita tua. Insya-Allah maka suami kita akan seronok dengan kita. Bahkan tak usah kata tengok muka kita, tengok tiang api terbayang muka bini. Tengok itik sekati terbayang muka bini. Tengok khubar tengah berok terbayang muka bini. Kerana semua akan nampak muka bini. Bini pandai berhias. Wallahu a'lam. Baik, Allah, terima kasih kepada Ustaz Izhar, Ustaz Azhar itu dan juga Ustaz Asin. Tuan-tuan, insya-Allah jangan beredar lagi kerana slot kita yang terakhir adalah kita akan sama-sama mengambil ataupun mengimarahkan semangat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dipimpin oleh Ustaz Aslin untuk sama-sama kita berselawat. Dan sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada dan tahniah kepada pihak penganjur yakni Anugerah. Dan insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan barangan anugerah sebagai cenderamata pulang, sebagai bawah tangan pulang di keliling stadium ada jualan kita dengan harga promosi yang cukup hebat. Dan insya-Allah kita ucapkan banyak-banyak terima kasih pada pihak-pihak yang juga bertanggungjawab menjayakan program ini, pihak polis antaranya, pihak pengurusan stadium, pihak kerajaan, pihak berkuasa, pihak ambulan dan sebagainya lah yang terlibat secara langsung dan secara tak langsung. Dan yang paling kita hargai Al-Fadhil Ustaz Azhar itu dan juga Ustaz Aslin kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini berwacana dengan suasana yang santai dan kita membuktikan Pahang Darul Makmur anak-anak mudanya memang cintakan ilmu. Sebagaimana saya ingat pesanan guru saya sebelum pulang ke Malaysia, dia kata bumi Malaysia tidak akan hancur, tidak akan musnah, tidak akan lebur walaupun diatom, di bom dan sebagainya. Tapi bumi Malaysia akan hancur kalau mana anak-anak mudanya hancur akhlak, hancur kecintaan pada ilmu. InsyaAllah, takbir. InsyaAllah, sama-sama kita berselawat. Kita buat Hasbi Rabbi terlebih dahulu. Hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha
ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walilhamd. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma Bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah tuan-tuan, bos sekalian, adik-adik, anak sekalian, seulang balik. Moga-moga besok bermula subuh yang baru, dalam keadaan kita wajah yang baru, dalam keadaan azam kita yang baru, akhlak kita yang baik. InsyaAllah boleh ke? Demi menyahut perjuangan dan mendukung agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tarik. Jawab tangan. Hah? Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله